Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu taala, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan perbincangan berkaitan dengan kitab Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif karangan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala yang wafat sekitar 751 Hijrah. Mudah-mudahan perbincangan kita ini memberi manfaat dan juga memberikan kepada kita kefahaman yang lebih mendalam, khususnya berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Baik, tuan-tuan sekalian, pada pertemuan kali ini, kalau tuan-tuan tengok slide ataupun kitab yang saya scan ni, kalau tuan-tuan ada kitab, tuan-tuan tengok kitab lah. Okey, apa yang kita nak bincang pada hari ini iaitu berkenaan dengan mengenai nama kitab ni. Ya, berkenaan dengan nama kitab ni. Nama kitab ni, siapa ulama yang menukilkan ataupun kita katakan bahawa ucapan-ucapan para ulama berkaitan dengan nama kitab Al-Manarul Munif ini. Baik. Sebelum saya nak sebut tuan-tuan sekalian, istimewa kitab Al-Manarul Munif ni tuan sekalian, dia tidak mengandungi mukadimah. Dia tak ada mukadimah tuan-tuan. Imam Ibn Qayyim dia tak ada, sebab nanti kita akan tengok sebab apa penulisan Imam Ibn Qayyim Al-Manarul Munif ni. Dia tak ada mukadimah, sebab kalau ada satu kitab yang akan ditulis mukadimah, maka kita akan faham bagaimana para ulama itu menyusun dan menulis, didatangkan maklumat-maklumat dalam kitab tersebut, baru kita nampak kan mukadimah. Tapi Imam Ibn Qayyim dia tak bermasuk. Terus dia mula dengan membicarakan tentang hadis, tentang bersugi, tentang kelebihan berpuasa yang berlebih-lebihan, ya. Cuma kita boleh lihat bagaimana maklumat-maklumat itu yang kita nukilkan oleh ulama-ulama muhaqqiqin, ya, ulama-ulama dalam menilai kitab Al-Manarul Munif ni. Baik, kita tengok. Dinamakan kitab ini pada cetakan Syekh Muhammad Hamid Al-Fiqhi yang dirujuk kepadanya dengan nama Al-Manar. Tetapi tidak ditulis nama Syekh Hamid pada penulisan kitab atau pada perkata yang dinyatakan mengenainya atau dengan namanya. Adapun dia datang dengan bentuk nama kitab Al-Manar yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, sebagaimana ianya tidak berlaku pada permulaan kata-kata pengarang dengan nama kitab dan tidak juga pada pendahuluan yang membicarakan mengenainya. Seperti yang saya sebut tadi, kitab Al-Manarul Munif, Imam Ibn Qayyim dia tak ada pendahuluan. Dia tulis dengan membahaskan tentang hadis. Nah, cuma bagaimana kita nak tahu nama Al-Manarul Munif ni? Iaitu melalui tulisan-tulisan ataupun ucapan-ucapan para ulama. Ada tak? Seperti mana kalau apa yang saya tahu pada nama kitab sebelum berhenti di hadapan kitab ialah Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif. Saya hafal nama ini dari sebahagian buku-buku yang ambil darinya, kemudian ianya hilang dari saya. Sekarang sebahagian namanya yang saya lihat padanya dengan nama itu, lalu dia membawa saya ke pustaka kitab Al-Hawi lil Fatawa yang dikarang oleh Al-Hafiz As-Sayuti rahimahullahu taala. Dia mengambil darinya di bahagian penutup kitab ini pada surat yang dinamakan Al-Ujub fi Khabaril Uji. Nah, ini dia punya perbahasan dia. Cuma saya nak sebut begini, ya. Nama kita Al-Manarul Munif. Sebelum tu, tuan-tuan, apa maksud Al-Manarul Munif? Lagi orang tanya, kita dah belajar beberapa bab dah Al-Manarul Munif. Tengok orang tanya, apa maksud Al-Manarul Munif? Kita pun tak tahu. Kan? Apa maksud Al-Manarul Munif? Al-Manarul Munif bermaksud menara tinggi. Al-Manarul Munif, menara tinggi dalam membicarakan tentang hadis-hadis sahih dan juga dhaif. Jadi, nanti kata yang lain, ya, kalau kita nak memahami berkaitan hadis sahih dan dhaif ataupun nak mengetahui tentang hal-hal hadis yang palsu, maka kitab yang tepat untuk kita berbincang ialah kitab Al-Manarul Munif karangan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Nah, baik, kemudian muka surat sebelah nah. Safarini yang meninggal dunia tahun 1188 Hijrah yang pernah ditulis oleh Syekh Ibn Qayyim yang pernah ditulis oleh Syekh Ibn Qayyim dan gurunya Ibn Taimiyah rahimahullah taala, kerana sering meriwayat kepadanya. Ini telah masuk dalam suwawaidanya. Dia tidak bercakap satu masalah dari masalah itu kecuali dengan kata-kata salah seorang dari dua syekh
mengenai buktinya dan saksinya dengan apa yang dia katakan. Lalu dia mengambil dalil dari kitab Syarah Ats-Tsulatsiyat Al-Imam Ahmad dengan nama Nafhatis Sadri Al-Muqmadi dan Qurratul Ain Al-Mus'ad, merupakan syarah Tsulatsiyat Musnad Imam Ahmad. Ini kita katakan bahawa kitab Al-Manarul Munif ini ia di antara kitab yang membincangkan tentang pada sahih dan dhaif, dan kalau tengok dalam kitab atas wa dzakarahu al-'allamah Muhammad As-Safarini Al-Hambali yang wafat sekitar 1188 Hijrah bi ismun Al-Manarul Munif. Qala al-Imam Muhaqqiq Ibn Qayyim kitab Al-Manarul Munif wa min 'allamat allati yu'raf fiha ahadits mawdu'ah. Okey. Al-Imam As-Safarini mengatakan bahawa kitab Al-Manarul Munif ini ialah kitab yang terletakkan oleh para ulama, dan juga kitab ini membincangkan tentang alamat-alamat wa minal alamat allati yu'rafu bihal ahadits al-mawdu'at, itu hadis-hadis berkaitan dengan hadis-hadis yang maudhu', yang palsu. Mukhalafatul hadits as-sahih al-Quran kal hadis al-miqdar duruna wa anha 7,000 sunnah. Dan juga hadis-hadis yang bercanggah dengan hadis-hadis yang jelas sahihnya, dan juga jelas yang dia bercanggah dengan nas Al-Quran. Canggah dengan nas Al-Quran. Jadi itu ucapannya. Baik. Syekh Abdul Fattah Al-Mufid Al-Bukhari telah menamakan nama kitab ini dengan nama penuh pada akhir kitab Kanzul Akhyar wal Ma'adinul Athar wal Anwar. Dan Al-Allamah Ismail Basha Al-Baghdadi dalam kitabnya Hidayatul Arifin Al-Asma'ul Mu'allifin, yang mana diterjemahkan padanya oleh Syekh Ibnul Qayyim. Kemudian namakan semua terkumpul dari kitabnya dan menamakan di himpunan kitab ini Al-Manarul Munif. Maknanya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih dia mengambil istifadah ataupun manfaat daripada dua kitab besar ini, Kanzul Akhyar wal Ma'adinul Athar dan juga Hidayatul Arifin, untuk dia letakkan nama Al-Manarul Munif tu. Baik, kemudian okey, tugasan saya kalau kita tengok dalam kitab ini, tugasan saya dalam kitab ini, tugasan saya tu siapa? Merujuk kepada Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Baik, saya berjumpa dengannya untuk membuat ringkasan. Okay, tak apa, kita teruskan yang ni lah. Kita nak pergi jauh, kita nak pergi cepat sikit. Apa dia berkaitan dengan kitab Al-Manarul Munif ni, nanti kita akan masuk tajuk dia. Okey, cuma saya nak highlightkan di sini lah. Kemudian nomborkan fasal-fasal hadis, kesan-kesannya dengan nomor yang bersambung, memudahkan untuk membina isi kandungan umum kitab. Saya menisbahkan ayat Al-Quran yang mulia mengikut kedudukannya dari surah-surahnya. Keluarkan hadis-hadisnya yang boleh penulis berhujah dengannya dan bercakap di dalamnya. Tiada hadis-hadis yang kuat kedudukannya, dan menisbahkan kepada sumber-sumbernya. Ini tugas para ulama muhaqqiqin apabila melakukan sesuatu ataupun mentahqiq sesuatu kitab, maka tugas mereka ni antaranya ialah menomborkan, jadi memudahkan urusan orang yang membaca selepas itu. Sebab tu apabila kitab tu dia jadi mahal, sebab apa? Sebab siapa muhaqqiq, siapa yang tolong mentahqiq kitab tersebut. Nah, yang kedua, bagaimana kualitinya kalau kitab itu telah ditahqiq oleh ulama yang diiktiraf. Jadi mahal kitab tu. Dan dia mengeluarkan nanas Al-Quran, susun hadis-hadis Nabi, dan mentakhrij. Ini tugas muhaqqiqin, dia mentakhrij hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Manarul Munif. Baik, hadis ni yang diringkas penulis atau dibuat sebahagian daripada itu saya tunjuk dengan meletakkan noktah-noktah pada akhirnya hingga terdapat pada maklumat tambahan dan selebihnya. Jadi tugas muhaqqiqin ni juga, atau sekiranya kadang-kadang tulisan tu kita tak pernah faham yang ditulis oleh penulis yang sebenar. Muhaqqiq ni tugas dia berikan nota tambahan. Dia berikan penjelasan dekat nota tambahan. Itu penting. Sebab tu kalau kita tengok muhaqqiqin seperti Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, itu muhaqqiq. Syekh Awamah dan sebagainya, Nuruddin Atir, Syekh Nur dan sebagainya. Jadi ini tokoh-tokoh muhaqqiq yang kita kena beri perhatian. Walaupun ada juga yang tak setuju dengan cara mereka menulis dan sebagainya, tapi kita kena hargai jasa mereka sebagai salah seorang ulama yang berjasa
dalam mentahqiq kitab-kitab turas ulama-ulama kita. Baik, saya merangka perkataan yang boleh diperincikan, mengabaikan perhatian terhadap segala penyelewengan yang berlaku pada dalil kecuali sedikit, kerana perkara tersebut memenuhkan nota kitab, kaki kitab yang tidak penting. Jadi tugas muhaqqiq Abdul Fattah Abu Ghudah juga, dia berikan perhatian, dia berikan perincian. Kalau ada nas atau dalil-dalil yang bermasalah, dia akan perincikan di bawah, di nota kaki bawah tu. Jadi penting tuan-tuan sekalian. Kita kadang-kadang kita baca kitab, kita hanya baca kat atas je kan. Kita tak baca dia punya nota kaki kat bawah. Penting nota kaki bawah supaya kefahaman kita tu betul dengan apa yang disebut oleh penulis yang sebenar. Baik, kemudian engkau soal sebelah lah. Okey, kecuali penjelasan usaha yang saya kerahkan dalam nilai kitab itu, namun urusan itu saya serahkan kepada Allah Ta'ala. Saya sudah nilai orang yang menyelewengnya, lalu apa yang lebih banyak daripada itu. Jadi dia dah sharing maklumat-maklumat yang terdapat dalam kitab Al-Manarul Munif, ya, dan dia menyebut kalau ada, kita katakan bahawa kalau ada tafsiran-tafsiran yang salah, dia akan memberikan penjelasan kepada dekat nota tambahan kat bawah tu. Itu tugas muhaqqiq, ya, muhaqqiqin, ulama muhaqqiqin. Saya memaklumkan kepada penulis apa yang saya dapati mengenai lebih jelas padanya dalam satu balasan. Moga-moga beliau lebih berhati-hati dengannya. Beliau peroleh 2 balasan dan saya menjadi tahu apa yang dinafikannya atau menghukumnya dengan kedudukannya daripada hadis. Para ulama mereka sendiri menafikan atau menghukum dengan satu kedudukan hadis, sedangkan para alim ulama telah memberi hukum bahawa ianya dari hadis yang sahih, hadis yang hasan dan hadis yang dhaif. Jadi Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah ni tuan sekalian, dia kadang-kadang ada ulama yang menghukum hadis ni sahih, ya, namun apabila membuat penelitian kembali, rupanya hadis ni terdapat masalah dari sudut sanad. Jadi dia jelaskan dekat bawah tu. Jadi dijelaskan dekat bawah, dekat tahqiq dia tu. Baik, kemudian Syekh melihat Syekh Ali Al-Qari pada akhir kitabnya Al-Mawdu'at Al-Kubra telah memberi penulis banyak tempat. Tetapi saya dapati kebanyakannya boleh dibuat andaian padanya, maka saya perlihatkan padanya dan memberikan komen pada kitab itu apa yang dilengkapkan maksudnya, menambahkan faedah-faedahnya, memperbanyakkan manfaat dengan khas dan amnya insya-Allah. Jika menjadikan ia di antara ilmu pengetahuan yang benar. Ini maknanya dia ambil manfaat yang banyaklah daripada kitab yang ditulis oleh Mulla Ali Qari dalam Al-Mawdu'at Al-Kubra. Dalam Al-Mawdu'at Al-Kubra, Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah. Ya, kemudian dia susun isi kandungan, ya, Al-Quran, kitab, tokoh, tempat sumber rujukan, kajian athar hadis bagi memudahkan untuk memberi manfaat darinya dengan pandangan yang mudah. Jadi tugas Abdul Fattah Abu Ghudah ni sebenarnya yang kita sebut tadi ni ialah dia menomborkan, dia membuat kajian terhadap teks-teks hadis, terhadap ucapan-ucapan athar supaya kitab yang ditahqiq oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah ni mendapat manfaat yang banyak. Baik, kemudian kita melihat kepada yang seterusnya, iaitu pengenalan mengenai, ya, beberapa lafaz-lafaz istilah hadis. Jadi kita dah membincang berkaitan dengan ulum hadis, nanti kita macam dia ulang baliklah, dia ulang balik. Baik. Pengenalan mengenai beberapa lafaz istilah hadis. Di sini terdapat satu perkara yang perlu diberikan penekanan kepadanya penulis dan selainnya dari kalangan para alim ulama apabila mereka berkata dari sudut hadis palsu, okey, terjemahan disusun oleh pakar-pakar yang menentukan konteks kesesuaian laras bahasa, orang yang lemah bahasanya serta orang yang meninggalkan sudut bahasa dalam kitab-kitab tulis berikut. Jadi Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah dia berikan kepada kita, dia suruh kita beri perhatian khususnya mereka-mereka yang apabila membaca kitab-kitab para ulama, kitab-kitab turas ni, ya, sangat menitik beratkan soal mustalahat ataupun istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama. Dia tak boleh pakai istilah yang digunakan oleh ulama fiqh kemudian disandarkan kepada ulama hadis. Itu tak betul. Kerana setiap manhaj ataupun ilmu dalam sesuatu bidang itu ada mustalahat tertentu.
Khususnya kalau kita tengok ucapan-ucapan seperti apabila mereka berkata pada hadis laisa sahih, tidak jadi sahih ataupun tidak sahih ataupun tidak sabit. Laisa sabit as-sahih, tidak sabit menjadi, tidak menjadi sabit sahih ataupun tidak sabit sahih dan lain-lain dengan pada pelbagai ungkapan, maka sebenarnya mereka bermaksud dengan itu hadis palsu. Itu penting. Kerana berbeza sekali apabila kita mengkategorikan di antara hadis dhaif dengan hadis palsu, itu berbeza sama sekali dari sudut taksimat. Kerana hadis palsu itu direka oleh perawi. Hadis dhaif ialah hadis yang mungkin ada masalah dari sudut sanad ataupun matan. Namun hadis palsu ialah hadis yang direka oleh perawi-perawi hadis, langsung tidak ada, kita katakan langsung tidak ada nilai di sisi agama. Apabila bincang tentang hadis palsu. Jadi ada sebahagian ulama muhadithin apabila dia menggunakan perkataan-perkataan ini, maka ia menunjukkan bahawa hadis ini hadis palsu, hadis batil. Adapun jika mereka berkata pada hadis dalam kitab-kitab hadis hukum tidak jadi sahih, maka mereka sememangnya mengertikan dengannya menafikan kesahihan istilah mengenainya, tidak semestinya menafikan kerana hasan dan dhaif. Jadi kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, ada ulama mengatakan bahawa hadis ni laisa sahih. Bermaksud bahawa bukan bermaksud hadis itu tidak sahih dari sudut martabatnya, namun hadis itu tidak kena tak sesuai hadis itu digunakan bagi sesuatu hukum tersebut. Okey. Sebab bukan semua hadis sahih itu sesuai digunakan sebagai istidlal, sebagai sumber sesuatu hukum. Mungkin tak kena dari sudut ilahnya ataupun sebagainya. Jadi walaupun hadis itu sahih ataupun hadis makbul, tapi belum tentu hadis itu sesuai untuk dijadikan pengistidlalan. Pengistidlalan maksudnya tempat ulama untuk mengeluarkan hukum, untuk berpandukan hadis itu, walaupun hadis itu sahih. Jadi bukan semua, mungkin tak kena pada tempat dia. Itu di antara perkara-perkara ataupun mustalahat yang perlu untuk kita berikan perhatian. Baik. Kemudian dan seumpama dari beberapa mustalah ahli hadis pada penulisan kitab Al-Masnu' fi Ma'rifatil Hadis Al-Mawsu' yang dikarang oleh Syekh Mulla Al-Qari. Okey, kejap dikarang oleh Mulla Al-Qari. Baik. Kemudian sekejap, bentar saya nak buka ni. Sebagai penutup, inilah usaha kerdil saya sebagaimana yang dilihat pembaca. Antaranya saya berusaha untuknya. Moga-moga doa yang baik bagi siapa yang mengambil manfaat dengannya. Semoga Allah Maha Mulia memberikan kesempatan kepada saya untuk berkhidmat dengan buku ini dan selainnya supaya diberikan kepadaku terima amalan ini. Niat yang baik, kebaikan, taufik dan berkhidmat kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ucapan siapa dia? Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah yang pada waktu ini dia duduk di Riyadh. Ini di antara ucapan penutup dia lah. Ketika mana dia mentahqiq kitab Al-Manarul Munif ini, dia mendoakan supaya usaha dia dalam memberi khidmat kepada kita Al-Manarul Munif ini dikira sebagai amal ibadat di sisi Allah SWT. Ini penting tuan-tuan. Sebab ada orang dia mentahqiq satu kitab, rupanya dia kita kata untuk menjatuhkan kitab tersebut. Itu tak betul. Seseorang ulama apabila dia mentahqiq satu kitab ataupun mentakhrij ke apa-apa, dia kena amanah dengan ilmu lah. Dia kena amanah dengan ilmu. Kalau hal itu betul, walaupun ia bukan daripada ideologi ataupun school of thought, pemikiran cara mazhab dia, maka dia kena amanah dengan apa yang ilmu ini ada. Itu penting kita sekalian.
Kemudian dia tutup dengan doa, wahai Tuhan kami, jagalah engkau azab lidah yang menyebarkan keburukan tentangmu. Tiadalah mata untuk dilihat kepada ilmu-ilmu membawa kepada. Ini doa tuan sekalian. Doa kita ni supaya lidah kita ni jangan cakap benda-benda yang tak betul, yang kita sandarkan kepada Nabi. Dan mata kita ni kita kena tengok kalam Allah, hadis Nabi, dan juga ilmu-ilmu pengetahuan yang mendekatkan diri kita kepadanya. Jadi mata kita kena banyak ke arah tu. Tiada kaki untuk berjalan ke arah berkhidmat untukmu. Maksudnya kita penat tuan-tuan untuk dakwah, untuk ilmu, untuk amal ibadat. Ni dia tuan-tuan. Dan tiada tangan untuk menulis hadis Rasulullah SAW, maka dengan keperkasaanmu janganlah engkau masukkanku ke dalam neraka. Inilah tuan-tuan cita-cita kita. Yang kita berusaha, yang kita belajar, yang kita menuntut ilmu ni, yang kita beribadat ni supaya Allah SWT selamatkan kita daripada api neraka. Dialah yang mengetahui penghuninya. Maksud Allah yang tahu siapa yang benar-benar ikhlas dalam ibadat, dalam berdakwah, dalam menuntut ilmu. Siapa yang betul-betul ikhlas? Sesungguhnya aku mempertahankan agama, wahai Tuhan kami, kabulkanlah segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dan Allah berselawat dan mengucapkan salam ke atas penghulu juga pelindung kami, Nabi Muhammad SAW dan ahli keluarga serta para sahabat baginda. Yang benar, Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah di Riyadh hari Ahad 12 Rejab tahun 1380 Hijrah. Semoga Allah memeliharanya. Ini yang antara doa penutup Muhaqqiq Al-Allamah Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah rahimahullahu taala. Baik, kemudian kita masuk sedikit biografi. Jadi dua kelas kita ni tuan-tuan sekalian, mungkin kita tak masuk lagi, masuk pun mungkin bab yang pertama lah kot kan. Jadi kita banyak berkaitan dengan perbicaraan berkaitan dengan kita Al-Man Numur dulu. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah atau seorang alim, imam, ulama, puitis, sangat kritikal dan mempunyai akal yang cerdas. Budak orang cerdik ni tuan-tuan, Imam Ibn Qayyim. Sebab tu kata Imam Syafi'i, jadi orang alim ni antara tulul zaman, kecerdasan akal. Cerdik, dia memang cerdik. Dan juga mempunyai persiapan. Jadi orang yang nak jadi yang pakar scholars dalam bidang tersebut, dia kena ada dia punya perincian-perincian ni. Dan juga kata Syekh Syamsuddin Abu Abdullah bin Abu Bakar bin Ayyub Al-Zara'i, terkenal dengan nama Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, ketika mana beliau merupakan seorang yang terkenal dengan ilmu faraid. Tuan-tuan, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Al-Jauziyah ni apa? Iaitu merujuk kepada ayah dia. Iaitu beliau ialah pengetua sekolah Al-Jauziyah. Ayah dia ni pengetua sekolah. Nama sekolah Al-Jauziyah. Jadi orang menggelarkan sebagai Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Al-Jauziyah merujuk kepada nama sekolah yang mana ayah dia menjadi pengetua pada waktu itu. Dan di pasar Al-Buzuriyah di dalam Syria, dan beliau terkenal dengan nama Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Bukan Ibnul Qayyim, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dan kena ingat bahawa Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ni tak sama dengan Imam Abdul Farj Ibn Jauzi, yang dia wafat sekitar 500 tahun. Kita katakan bahawa ulama kurun yang ke-6. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ni adalah imam ulama kurun yang ke-7, 700 Hijrah ke atas. Jadi tak sama, dua individu yang berbeza. Karena Imam Ibn Jauzi ini dia meninggal dunia di Baghdad, Iraq. Manakala Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih meninggal dunia di Damsyik, Syria. Kedua-dua bermazhab Hambali. Kalau tak salah saya, Imam Ibn Jauzi bukan mazhab Hambali, wallahu alam. Kalau tak salah Imam Syafi'i, kalau tak salah Al-Ash'ari. Kalau Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ni merujuk kepada bermazhab Hambali, berakidah salaf. Berakidah salaf, lebih kurang macam kalau kita katakan bahawa kalau kita nak tengok bagaimana siapa gurunya, Imam Ibn Taymiyah. Kalau kita, sebab tu para ulama mengatakan bahawa apabila mengkaji tentang membuat perbandingan antara Imam Ibn Qayyim dengan Imam Ibn Taymiyah, kedua-dua jago. Imam Ibn Taymiyah memang nampak dia punya keluasan ilmunya khususnya dalam bidang fiqh, Imam Ibn Taymiyah. Namun dari sudut hadis,
ada tesis PhD ya, apabila orang mengkaji tentang manhaj Imam Ibn Qayyim dalam bidang hadis ni, dia lebih terkehadapan berbanding dengan Imam Ibn Taimiyah. Kerana banyak ulasan-ulasannya Al-Imam Ibn Qayyim berbanding dengan Imam Ibn Taimiyah dalam mengulas sesuatu hadis. Sebagai contohnya kita Al-Manarul Munif ni, nanti kita akan tengok. Kitab ni bila mana dia datang ke satu hadis, dia tak setuju hadis tersebut, kemudian dia datang ke sebab apa? Perawi ni ada masalah apa, sanad ni ada masalah apa, sebagai contohnya hadis berkaitan dengan orang yang bersugi kemudian dia salat, ada perbahasan. Nanti kita akan tengok tajuk tu. Jadi tuan sekalian, sebab tu para ulama mengkaji dari sudut perbandingan ketokohan hadis ni, maka lebih mendahului Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kerana dia banyak mengulas, lebih banyak berbanding Imam Ibn Taimiyah. Dalam bab fiqh memang tak boleh nak dipertikaikan. Imam Ibn Qayyim Imam Ibn Taimiyah lebih kehadapan, lebih menonjol dalam hal tersebut. Baik. Biografi imam ini boleh memuatkan sebilangan jilid yang tebal sehingga boleh dilakukan sebuah kajian menyeluruh tentang susuk tubuh peribadi ini. Okey. Pengarang kitab kita ni tulis Imam Abdul Fattah Abu Ghadah nyebut bahawa sampai macam tu sekali kalau kita nak tulis ketokohan biografi Imam Ibn Qayyim Jauziyah ni, sampai orang boleh buat tesis kat dia. Apa yang orang boleh buat jilid. Ni nak bagi tahu bahawa sumbangan dia, ketokohannya, tulisan-tulisan dia sangat berjasa kepada ummah, sampai orang boleh buat satu kajian pula tentang ketokohan biografi Imam Ibn Qayyim, kehidupan dia, kepimpinan dia, pendapat dia, fatwa-fatwa, pendapat-pendapat ijtihad dia sendiri, anak-anak murid dia, kitab-kitab dia, anak murid dia Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dan ideologi beliau yang masih digunakan pakai dalam kalangan ahli ilmu zaman ini ke hari ini. Jadi ini di antara perkara penting untuk kita lihat berkaitan dengan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Okey. Okey, ni seperti mana yang saya sebut tadi ni lah. Tak apa, saya lajulah. Ucapan daripada Al-Imam As-Safarini Al-Hambali yang saya sebut tadi ni. Minta maaf Sultan, saya terkeluar sekejap tadi. Okey. Okey, tuan-tuan sekalian. Baik, kemudian muka surat yang seterusnya. Dan meriwayatkan pengetahuan, kefahaman dengan hebat hinggalah menjadi perbualan orang ramai. Dalam kalangan sejumlah anak murid Imam Ibn Taimiyah, beliau adalah salah seorang yang amat dikenali sebagai anak murid kesayangan Syekhul Islam. Jadi kalau kita katakan bahawa siapa anak murid kesayangan Imam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dan beliau mengajar kitab-kitabnya dan menyebarkan ilmu Imam Ibn Taimiyah. Jadi istilah kita ni, Imam Ibn Qayyim kita kata copy paste lah. Apa yang ada Imam Ibn Taimiyah, dia copy paste. Dia penerus legasi guru Imam Ibn Taimiyah. Apabila Syekh ditangkap ditangkap pada kali yang terakhir di kubu Damsyik, beliau ditangkap bersama dan ditempatkan dalam penjara yang berasingan. Beliau menghadapi pelbagai seksaan dan hanya dibebaskan sampai guru rahimahullah ta'ala meninggal dunia. Itu dia. Nak bagi tahu kata mereka ini anak murid dengan guru yang mempunyai ikatan yang kuat. Apabila Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah dipenjara disebabkan Imam Ibn Taimiyah mengkritik pemerintah pada waktu itu, anak muridnya sekali kena penjara. Wafat Imam Ibn Taimiyah, barulah Imam Ibn Qayyim dilepaskan. Jadi itulah jasa para ulama kita, apabila mereka mempertahankan kebenaran, itulah harga yang perlu dibayar, kerana mereka bercakap benda yang benar. Baik, ramai orang telah berguru dengan Imam Ibn Qayyim semasa hayatnya sehingga beliau meninggal dunia dan mereka mendapat manfaat darinya, seperti Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali,
Ibn Rajab memuatkan biografi Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Zailul Tabaqat Al-Hanabilah. Ini dia. Imam Ibn Rajab dia tulis Imam Ibn Qayyim ni dia punya kehidupan dia macam mana sebagai keistimewaan, kepakaran dia. Boleh tengok ya ucapan Imam Ibn Rajab. Begitu juga mencapai hampir 50 ke 1 buah penulisan sama ada dalam bidang tafsir, fiqh, usul fiqh, akidah, agama dan lain. Ini dah tuan-tuan. Jadi maknanya kepakaran Imam Ibn Qayyim ni tidak subjek-subjek yang dikuasai oleh Imam Ibn Qayyim Jauziyah. Baik, kemudian karya-karya beliau banyak dicetak dan semuanya menjadi bukti kepakaran luas pembacaan beliau serta ketokohan yang mantap. Sebab tu tulisan-tulisan ulama kita yang berpengaruh untuk sekalian, nah dia akan diulang cetak kerana orang mendapat manfaat yang banyak daripada tulisan dia. Berarti juga buku-buku yang baik ya. Kalau kita tengok cetakan yang hampir 20 kali cetakan bermaksud maksud penulisan buku tu bermanfaat. Tapi kalau kita tengok tulis 100 tahun yang lepas kan baru diulang cetak baru sekali. Jadi maknanya mungkin orang tak berminat isi kandungan yang terdapat dalam kitab tersebut. Baik, kemudian apabila membicarakan tentang kitab ini, Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali, beliau telah menulis bermacam-macam karya dalam pelbagai disiplin ilmu. Beliau sangat mencintai ilmu, menulis ilmu, membaca dan mengumpulkan kitab-kitab. Beliau mengumpulkan kitab-kitab yang tidak didapati oleh orang lain dan juga menulis dengan jumlah yang begitu banyak. Jadi Imam Ibn Qayyim Jauziyah ni di antara ulama yang banyak menulis kitab. Jadi penting tuan sekalian. Kadang-kadang ulama ni dia banyak ilmu tapi dia tak banyak menulis. Bila dia wafat tuan sekalian, ilmunya akan ditanam sekali dengan jasad dia. Sebab tu penting tuan-tuan. Jihad ilmu ni tuan-tuan banyak benda nak kena buat tuan-tuan sekalian. Sebab tu kadang-kadang tok guru kita ni banyak maklumat ilmu tapi dia tak sempat dah menulis. Anak murid dia lah yang berjasa himpun balik, tulis balik, jadikan satu buku supaya tulisan itu, tinta-tinta emas itu akan menjadi nilai yang cukup besar kepada umat. Jadi jasa tuan-tuan sekalian orang yang buat kerja ni. Orang yang buat kerja ni tuan sekalian. Contoh kalau konteks kita pada hari ni, dia buat video kan. Ustaz tu dia ceramah tapi tak sempat nak tulis. Jadi anak murid dia ambil inisiatif untuk dia tulis. Dia kumpul semua video-video kemudian dia tulis. Dia jadikan satu buku. Ini satu jasa yang cukup besar. Khususnya dalam perkembangan ilmu tuan-tuan sekalian. Kena terima kasih kalau ada orang yang macam ni dalam masyarakat kita. Baik, kemudian. Okey, apa lagi? Okey. Kemudian kita nak kena tahu mengapakah buku ini ditulis? Ya, mengapakah buku ini ditulis? Al-Imam Ibn Qayyim menulis kitab ini untuk menjawab soalan bagi orang yang bertanya kepadanya. Adakah boleh mengetahui hadis maudhu' dengan tepat tanpa melihat sanadnya? Baik, cerita dia macam ni. Kenapa kitab Al-Manarul Munif ini ditulis ataupun dijadikan dia seperti karya penting? Karena satu hari ada anak murid dia tanya kepada dia, macam mana nak mengetahui, nak menentukan hadis maudhu' ni dengan tepat tanpa melihat sanad. Kemudian beliau menjawab soalan ini dengan tenang dan bersahaja lantas. Ya, semakin terselah kepintaran beliau dalam buku yang bernilai ini sebagai jawapan kepada si penanya. Maknanya dia tulis untuk jawab soalan ni. Macam mana nak menentukan hadis tu maudhu' ataupun tidak. Jadi dia tulis kitab Al-Manarul Munif ni. Itu di antara sebab tulisan ini ditulis ataupun buku ini ditulis. Sebab orang tanya dia. Kemudian dia jawab melalui tulisan. Kalau tak salah saya hari ni pun web Irsyadul Fatwa yang dilakukan oleh Mufti Wilayah Persekutuan zaman Dr. Zulkifli Al-Bakri kan. Dialah yang mula-mula dulu buat web Irsyadul Fatwa kan. Bila masyarakat tanya soalan, dia jawab dengan ilmiah, dengan sangat akademik. Bagi saya sangat terbaiklah, itu satu usaha yang sangat brilliant, sangat cerdik lah yang dilakukan oleh para ulama kita. Orang tanya, dia jawab. Mungkin tanya dekat Facebook ke apa sebagainya kan. Dia jawab dengan
dengan ilmiah, dengan akademik dalam kitab, dalam web Irsyadul Fatwa itu. Sebab tu kita kena macam tu lah. Dan hari ni pun banyak lah web-web yang bersifat macam tu. Kalau tak salah saya, Teratak Hadis pun ada, tulisan-tulisan, menghimpunkan tulisan-tulisan ustaz kita, ya. Banyaklah kalau web-web Arab ni, saya banyak merujuk Islam Web, ya, Al-Aluka, ya, apa lagi, banyaklah, ya, berkaitan dengan, sebab sangat akademik. Walaupun kita kata, oh ustaz rujuk hal tu boleh lah. No, kita tengok dia punya sandaran hukum dia, kita tengok dia punya rujukan dia. Kita tengok dia punya rujukan dia. Nah, baik. Beliau telah menulis pada tahun 734 Hijrah, sebelum wafat sekitar 3 tahun sebelum berikutnya. Maknanya Imam Ibn Qayyim tulis kitab Al-Manarul Munif ni 3 tahun sebelum dia wafat. 3 tahun sebelum dia wafat. Dan hal ini menunjukkan bahawa apa yang beliau datangkan pada fasa yang ke-18, kitab ini berhalaman 80. Di mana Syekhul Imam Ibn Qayyim menyatakan hadis palsu sesungguhnya umur dunia 7,000 tahun. Sebenarnya bila saya cek balik hadis itu bukan 7,000, tuan-tuan. Ya, bila kita cek balik hadis dia merujuk silap ni bukan 7,000, tuan-tuan. 1,000 apa dia, sekejap, saya tengok dia punya matan hadis ni. Sekejap. Mana saya cek tadi ni, sekejap. Ya, bukan 7,000 tahun, tuan-tuan. Ya, bila kita cek balik dari sudut hadis ni, dia merujuk kepada 1,500 tahun. Ya, 1,500 tahun. Ada hadis yang membicarakan tentang, ada orang kata umur dunia ni 1,500 tahun. Kan? Jadi macam mana sesungguhnya umur dunia itu 1,500 tahun. Silap lah, tuan-tuan boleh potong ni. Sedangkan kita pada hari 1,700. Inilah sebenar-benar pembohongan kata sekiranya ia sahih. Sudah pasti setiap yang punya ilmu itu mereka kekal hingga hari kiamat. Pada zaman kita 250 tahun. Tag ini adalah tanda kepada tahun buku ini oleh beliau. Jadi maknanya timbul persoalan. Macam mana orang boleh hadis ni bercanggah dengan fakta kehidupan manusia? 1,500 tahun ada hadis yang ada yang mengatakan begitu. Ia bercanggah sama sekali apabila membincangkan tentang hal tersebut, ya. Tak logik. Apatah lagi dalam soal hari kiamat ini, kan Allah SWT sebut dalam Quran, yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa may yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Ya, yang bermaksud manusia bertanya kepada Muhammad tentang kedatangan hari kiamat. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan pada hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Bagaimana kamu dapat mengetahuinya? Ya, barangkali kiamat itu sudah dekat. Itu saja. Allah suruh kita buat persiapan saja. Bukan nak teka bila kiamat berlaku dan sebagainya. Sebab tu Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir Quranul Azim, apabila kita katakan bahawa membahaskan hadis yang kata umur dunia ni 1,500 tahun ni, tuan-tuan sekalian. Imam Ibn Kathir kata apa? Hal ini menafsirkan Allah SWT menggambarkan kepada Nabi bahawa Nabi pun tidak mengetahui bila berlakunya hari kiamat tu. Nabi pun tidak tahu. Ya, Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti dalam kitab Adwa'ul Bayan, apabila mensyarahkan perkataan qul innama ilmuha 'indallah. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu innama. Kenapa Allah menggunakan perkataan innama? Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti rahmatullahi alaih mengatakan kerana itu Allah menggunakan sigatun hasri, sirah hasr. Ya, sirah hasr ini bermaksud bahawa itu satu sirah, satu ucapan yang menunjukkan eksklusif ataupun mengahadkan sesuatu perkara. Ya, bukan semua orang tahu, apatah lagi dalam soal hari kiamat berlakunya kedatangan Imam Mahdi dan sebagainya. Itu di bawah maklumat Allah SWT. Ya, betul sekalian. Ini di antara perkara, ini di antara contoh hadis palsu lah, yang dinukilkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Baik. Okey, salah satu soalan ditanya, sebelum menjawab ni, salah satu yang ditanya soalan berkaitan kepada Imam Ibn Qayyim ni, tuan-tuan. Yang pertama, beliau memulakan dengan mengajukan soalan dalam kitab ketika ditanya kepadanya 4 isu.
Dia timbulkan masalah. Sebab tu soalan ni penting untuk perkembangan ilmu. Okey, yang pertama, apakah pandangan tuan mengenai kelebihan solat dengan bersugi 70 kali ganda? Lebih baik berbanding solat tanpa bersugi. Ini apa dia ditimbulkan soalan berkaitan dengan berpandukan hadis yang berlebihan. Maksudnya dia bersugi dapat pahala banyak. Okey. Yang seterusnya, apakah pandangan tuan mengenai melebih-lebihkan orang yang datang sebagaimana dalam hadis Juwairiyah? Aku telah beritahu kepada kamu 4 perkataan, sekiranya aku timbang apa yang kamu katakan sejak hari ini, sudah pasti ia telah ditimbang. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimatihi. Hadis Juwairiyah ni, tuan-tuan, Juwairiyah ni siapa? Di antara ummahatul mukminin, ya, di antara isteri Nabi SAW. Ya, isteri Nabi SAW. Contoh pasal Juwairiyah ni tuan sekalian, Juwairiyah ni tuan-tuan, pernah rekodkan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, karena Juwairiyatu ismuha Barrah. Nabi pernah bersabda bahawa sesungguhnya Juwairiyah ni nama sebenarnya ialah Barrah. Kemudian Nabi tukar nama Barrah itu kepada Juwairiyah. Kepada Juwairiyah kerana baginda tidak suka apabila dikatakan baginda keluar dari rumah Al-Barrah. Indal Barrah. Kerana maknanya mungkin tak elok. Kemudian Nabi tukar nama Barrah itu kepada Al-Juwairiyah. Ada cerita pasal Juwairiyah ni. Ya, dia ni orang yang segak, cantik, tuan-tuan. Ketika mana Juwairiyah datang mengetuk pintu rumah Nabi SAW, Aisyah buka, Aisyah jealous, Aisyah cemburu. Jadi sifat cemburu wanita ni benda biasalah, tuan-tuan. Aisyah cemburu, tuan-tuan. Apabila Juwairiyah dan Aisyah kata, Aisyah mengatakan bahawa beliau datang bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian Aisyah berkata, hampir semua orang apabila melihat wajah Al-Juwairiyah akan jatuh hati dan jatuh cinta kepada dia. Segak Juwairiyah ni. Dia berkahwin dengan Nabi sekitar umur dia 20 tahun pada waktu itu. Yang disebut dalam beberapa kitab-kitab hadis yang sahih, kitab-kitab tarikh. Dalam kitab Siyar A'lamun Nubala oleh Al-Imam Zahabi, meriwayatkan bahawa Rasulullah menikahiku, yakni menikahi Juwairiyah ketika aku berusia 20 tahun. Ini juga diriwayatkan daripada Sya'bi, dan Rasulullah memerdekakan Juwairiyah kemudian menikahi Juwairiyah. Nabi SAW bernikah dengan Juwairiyah. Baik. Okey. Kemudian akan dibahaskan, hadis ini akan dibahaskan, 4 perkataan ni yang besar, kan ada hadis yang panjang, berkaitan hadis riwayat Imam Muslim. Sewaktu Nabi SAW kharaja min indaha bukratan hina shalla subha wa hiya fi masjidiha thumma raja ba'da an adha wa hiya jalisah. Rasulullah waktu itu Rasulullah mendirikan solat. Kemudian Rasulullah balik ke rumah, duk tengok Juwairiyah masih lagi duk solat. Juwairiyah masih lagi di tempat solatnya, mungkin dia berzikir dan sebagainya. Kemudian baginda bertanya kepada Juwairiyah, apakah engkau masih lagi dalam keadaan seperti ini? Seperti mana aku pergi tadi waktu subuh tadi? Kata Juwairiyah, qalat na'am, ya. Macam inilah aku. Maknanya daripada subuh tadi tu sampai waktu duha, dia duduk situ . Dia tak pergi mana? Ya, kemudian Nabi kata, laqad qultu ba'dika 4 kalimati 3 maratin law wuzinat bima qulti mudul yaumi ila lawazanat hunna. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya aku telah menyebut 4 kalimat sebanyak 3 kali. 3 kali Nabi ucap itu. Ucap Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. 3 kali Nabi ulang. Nabi kata, seandainya ditimbang kalimat yang aku sebut itu dengan kalimat yang engkau sebut sejak pagi tadi, maka kalimat-kalimat yang aku sebut itu akan mengatasi kalimah yang kamu sebut. Ini fadilat yang Nabi SAW ni cerita pasal hadis Juwairiyah ni.
Jadi nanti kita akan tengok. Nanti kita akan tengok perbahasan berkaitan dengan hadis Juwairiyah ni. Baik, kemudian apakah yang dimaksudkan dengan apa yang datang dalam hadis bahawa puasa 3 hari dari setiap 3 bulan sama kedudukannya berpuasa sebulan. Jadi ada juga Imam Ibn Qayyim membahaskan tentang fadilat ataupun rakakah fil hadis, ataupun sesuatu hadis yang ganjarannya berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Nanti kita akan tengok. Begitu juga yang keempat, apakah serta hadis siapa yang masuk ke dalam pasar maka katakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, Allah memberikan kepadanya beribu-ribu kebaikan dan dihapuskan baginya beribu-ribu kejahatan. Ini juga hadis akan dibahaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih, ya, berkaitan dengan hadis yang rakakah fil lafz ataupun hadis yang berlebih-lebihan dalam sesuatu fadilat. Baik, kemudian beliau menamatkan dengannya dalam kitab ketika mana ditanya kepada di dalamnya mengenai hadis yang dikatakan tidaklah Imam Mahdi melainkan dari keturunan Isa bin Maryam. Bagaimana boleh dikategorikan bersama dengan hadis-hadis yang keluar Imam Mahdi? Apakah terdapat pandangan mengumpulkan antara keduanya? Adakah Imam Mahdi disebut dalam hadis ataupun tidak? Jadi soalan-soalan ni ditanya kepada Al-Imam Ibn Qayyim Jauziyah berkaitan dengan kedatangan Imam Mahdi dan sebagainya, hadis berkaitan Imam Mahdi, maka akan dijawab dalam kitab Al-Manarul Munif ini, fi sahih wa dhaif. Jadi itu dia sedikit sebanyak berkaitan dengan kita katakan muqaddimah lah bagi kitab Al-Manarul Munif. Walaupun tak ada muqaddimah ditulis oleh Imam Ibn Qayyim, tapi itu gambaran awal supaya kita memahami perbahasan berkaitan dengan kitab Al-Manarul Munif. Baik, kemudian baru kita masuk tuan-tuan sekalian. Hadis Al-Manarul Munif. Kalau kita tengok kitab asalnya memang dia datangkan macam ni je. Dia datangkan terus tajuk ni. Ya, tak ada muqaddimah, Imam Qayyim tak ada muqaddimah terus. Kalau kita tengok kitab asal ni Al-Manarul fi Sahih wa Dhaif, ya, terus dia kata bismillahirrahmanirrahim. Qalat Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar Al-Hambali Al-Ma'ruf Ibn Qayyim, ya, taghammadahu Allah Ta'ala bi rahmatih, ya, telah berkata bismillahirrahmanirrahim. Digunakan perkataan bismillah, tak tulis bismillah sini. Dalam kitab asal ada perkataan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, telah berkata Syekhul Islam Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar Al-Hambali, yang dikenali dengan Al-Imam Ibnul Qayyim. Kalau kita nak baca kalau tak sebut Al-Jauziyah, kita boleh sebut Al-Imam Ibnul Qayyim. Kalau Al-Jauziyah, kita kena kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu kaedah dia. Semoga Allah mengemayunginya dengan lembayung rahmatnya. Ya, taghammadahu Allah Ta'ala bi rahmatihi. Baik, yang pertama, fasal yang pertama. Ya, su'altu 'anil hadis salatu bisiwakin afdalu min 70 salatan bighairi siwakin. Hadis ni yang bermaksud sekali solat dengan bersugi lebih baik daripada 70 kali solat tanpa bersugi. Okey, wa kaifa yakuna hadha at-tad'if? Kata Imam Ibn Qayyim, bagaimanakah iaganan ini boleh berlaku? Jadi dia timbul soalan. Okey, hadis yang berlebih-lebihan, khususnya dalam amalan bersugi ni sampai 70 kali 7 kali solat tanpa lebih baik 70 kali ganda. Macam mana gandaan ni besar sungguh ni hanya sekadar bersugi? Kita tengok Wa kadzalika qaluhu fi hadis Juwairiyah. Begitu juga dengan kata-kata Nabi SAW dalam hadis Juwairiyah. Seperti mana saya sebut tadi ni, Juwairiyah ni siapa? Isteri Nabi SAW. Laqad qultu ba'daki 4 kalimatin law wuzinat bima qulti mudhul yaum lawazanat hunna. Ya, seperti mana perbahasan tadi ni, ya, iaitu hadis berkaitan dengan Al-Juwairiyah. Aku akan sebutkan engkau 4 kalimah. Sekiranya kamu menimbang dengan apa yang kamu sebutkan sepanjang hari ini, nescaya ia akan lebih berat daripada itu. Kan contoh pasal Juwairiyah duduk lepas subuh sampai waktu duha tak pergi mana kan. Kemudian Nabi pertimbangkan dengan lafaz yang aku sebut tu.
Baik. Dan hadis berikut, siyamu thalathati ayyamin min kulli syahrin yaqumu maqama siyami syahri. Puasa 3 hari pada setiap bulan, ya sebulan bersamaan dengan kedudukan puasa selama setahun. Oh, nah. Dia puasa 3 hari ya dalam satu bulan tu, pahalanya lebih puasa setahun. Oh, itu senang tu silan. Nak pergi senang aja, kita puasa 3 hari, lepas tu setahun kita tak puasa dah. Kan? Fadilat macam tu. Begitu hadis, man dakhala suqa faqala la ilaha illallah. Ya, sesiapa yang masuk ke pasar lalu mengucapkan la ilaha illallah, maka soalan ini merangkumi fa hadha su'al ishtamalu ala 4 masail. Soalan ini merangkumi 4 isu yang perlu dititik beratkan. Imam Ibn Qayyim. Sebab tu penting tuan-tuan, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih, apabila membahaskan satu hadis, maka dia akan bahas sebab apa hadis tu dhaif dan sebab apa hadis tu lemah dan palsu. Okey, baik, kita tengok nah. Hadis ini diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ia adalah hadis yang tidak diriwayatkan daripada Sahihain dan juga Kutubus Sittah. Okey, jadi hadis-hadis yang kita sebut ni tuan-tuan sekalian, hadis yang tidak ada dalam kitab As-Sahihain. Sahihain ni kitab apa? Kitab Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan juga kitab Kutubus Sittah, kitab yang 6 tu. Sebab tu faham kita bahawa kalau hadis ni tidak mengandungi dalam kitab-kitab Kutubus Sittah, maka maksudnya bahawa hadis ni tidak terkenal, tidak dikenali oleh ulama-ulama muhaddisin kita. Jadi takkanlah ulama muhaddisin kita seperti Imam Tirmizi, bin Majah, Abu Daud, Nasai, dia tak jumpa hadis ni. Mungkin ada, tetapi itu di antara salah satu ciri-ciri untuk kita nak mengenal pasti bahawa hadis itu mengandungi makna kata hadis itu tak dikenali oleh para hufaz, para muhaddisin dan sebagainya. Baik, sebelum tu kalau kita nak kena bagi faham bagi elok, ya. Kutubus Sittah itu jangan kita kena sebut Kutubus Sittah, jangan kita sebut Sunan Sittah. Kan? Kita nak bagi senapan Sunan Sittah, bukan Sunan Sittah tu kan. Kutubus Sittah kerana Kutubus Sittah itu merujuk kepada Sahih Bukhari Muslim termasuk. Ya, Sahih Muslim, Bukhari Muslim itu bukan sunan. Ya, bukan sunan, ya. Itu ialah jami' sahih untuk sekalian. Karena perbezaan di antara sunan dan jami' itu berbeza. Karena jami' itu ia merangkumi seluruh aspek, baik dari sudut fiqahnya, baik dari sudut akidahnya, baik dari sudut maghazi, sirah dan sebagainya, perang dan sebagainya, ia merangkumi sebagai jami'. Namun dalam bab sunan ini berfokus kepada hukum-hukum fiqah. Ya, hadis-hadis yang merujuk kepada hukum-hukum fiqah. Sebab tu apabila kita membahaskan tentang adakah Sunan At-Tirmidzi itu termasuk di antara jami' ataupun tidak, sebahagian ulama muhaddisin mengkategorikan Sunan Tirmidzi itu adalah Al-Jami' At-Tirmidzi. Ada sebahagian mengatakan begitu. Kenapa? Karena Imam Tirmidzi menyusun dalam kitab Jami' Tirmidzi itu yang merangkumi seluruh aspek. Dari sudut sirah pun ada situ, syama'il pun ada, maghazi pun ada, fiqh pun ada, akidah sebagainya. Ya, namun ada ulama yang cuba mengkritik pengkategorian ataupun taksimat yang dilakukan oleh muhaddisin merujuk kepada Tirmidzi, Jami' Tirmidzi itu merujuk kepada jami', maka mengkritik mengatakan ada, bukan jami', itu adalah sunan saja. Karena walaupun Imam Tirmidzi menulis lebih perbahasan yang lebih dalam kitab sunannya, tapi tak mencukupi. Kata orang yang mengkritik istilah yang kita sandarkan kepada Jami' Tirmidzi itu. Dia berkata tak cukup, lebih pun tak cukup. Tak cukup nak menjadikan syarat-syarat sebagai al-Jami' itu sendiri. Namun Jami' Bukhari dan Jami' Muslim itu sudah mencukupi sebagai ulama. Namun kalau tanya saya, kita katakan bahawa Jami' Tirmidzi. Jami' Tirmidzi. Baik, kemudian. Dan tetapi ia diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Musnad. Ya, Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah dalam Musnad Ibnu Khuzaimah. Musnad disebut sebagai Sahih Ibnu Khuzaimah. Sahih Ibnu Khuzaimah. Dan juga Al-Hakim dalam Mustadrak ala Sahihain. Dan Al-Bazzar dalam musnadnya. Okey, dan Al-Imam Al-Baihaqi menyatakan isnadnya tidak kuat. Laisal quwwah.
Jadi tuan sekalian, takkan kita kata bahawa Imam Baqir ni tak cerdik kot. Kan? Dia kritik ulama-ulama besar seperti Imam Ibnu Khuzaimah Al-Hakim. Nak kena bagi faham tuan sekalian. Sebab tu setiap tulisan-tulisan ulama-ulama muhadis ini dia ada manhajnya. Dia ada manhajnya. Jangan kita terus pukul kata, oi tak cerdik ke depa ni. Tak, nak kena faham bagi elok. Seperti manhaj, kalau kita tengok metodologi manhaj Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, yang wafat sekitar 311 Hijrah tuan-tuan. Walaupun dia bermasuk hadis-hadis dalam musnad ataupun kita katakan bahawa dalam dalam sahih Ibnu Khuzaimah. Sebenarnya sahih Ibnu Khuzaimah ni tuan sekalian, dia meringkaskan dalam kitab asalnya adalah Al-Musnad Al-Kabir. Musnad Al-Kabir dan hadis-hadis ini sahih yang paling tertinggi di sisi Imam Ibnu Khuzaimah. Dan nak kena bagi faham, Imam Ibnu Khuzaimah ni tuan-tuan sekalian, di antara manhajnya, kalau dia bermasuk hadis-hadis yang bermasalah, dia akan sebut hadis itu bermasalah. Walaupun dia bermasuk dalam kitab dia, hadis yang bermasalah, tapi dia sebut. Itu amanah dengan ilmu. Dia sebut hadis itu bermasalah sekian-sekian. Perawi ini tidak mendengar secara langsung daripada perawi yang seterusnya. Ini amanah. Dan ini juga dilakukan oleh para ulama muhaddisin. Sebab tu, tuan-tuan sekalian, sesiapa yang terjun dalam bidang hadis, satu subjek yang mesti dia kena belajar iaitu manahij muhaddisin. Iaitu metodologi ulama-ulama hadis dalam menulis ataupun menghimpunkan hadis-hadis dalam kitab mereka. Kena belajar tuan-tuan. Mungkin kita habis kitab ni, kita mengaji pula kitab manahij muhaddisin. Mesti kena belajar ilmu manahij muhaddisin supaya takut kita menimbulkan fitnah kepada ulama-ulama hufaz ini. Ulama-ulama nuqad, ulama-ulama hufaz ini, ya. Ibnu Khuzaimah sebagai contoh sekali lagi kita sebut. Ya, walaupun apabila para ulama muhaqqiqin mengatakan bahawa sahih Ibnu Khuzaimah ni tuan-tuan, ya, nak dibandingkan dengan sahih Ibn Hibban, ya, para ulama mengkaji yang mana satu yang lebih terbaik ranking dia. Kebanyakan para ulama hadis mendahului sahih Ibnu Khuzaimah. Ya, mendahului sahih Ibnu Khuzaimah. Karena metodologi Imam Ibnu Khuzaimah dalam karya yang ditunjuk dalam Mukhtasar min Musnad As-Sahih An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meletakkan syarat-syarat yang cukup ketat berbanding dengan berbanding dengan Sahih Ibn Hibban. Ucapan Ibnu Khuzaimah dalam Al-Mukhtasar min Musnad As-Sahih An-Nabi sallallahu alaihi wasallam binaql adl anil adl mawsulan ilaihi sallallahu alaihi wasallam min ghairi qat'in fil isnad wala jarhu fi naqili al-akhbar illa ma nadhkuru an fi qalb. Ini metodologi Imam Ibn Khuzaimah. Dalam meriwayatkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Ibn Khuzaimah. Dia kata apa? Binaqrul adl anil adl mawsulan ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini kata dia. Ya, kitab ini sebenarnya kitab ini ucapan dia ialah kadang-kadang dia menakalkan perawi-perawi yang adil, yang bersambung kepada Nabi SAW, ya, ataupun sanad-sanad yang bermasalah, dia nukil juga sanad-sanad yang bermasalah, ya. Kemudian dia sebut illa ma nadzakara an fi qalb. Ini ucapan dia. Kemudian dia kata aku tak berpuas hati terhadap hadis tersebut. Aku tak puas hati dengan hadis tersebut, ataupun imma la syakku fi sima', aku ada syak dari sudut perawi ini dia mendengar kepada perawi yang lain. Jadi ini ucapan-ucapan yang penting kalau kita tengok sesuatu hadis itu, kemudian kita kena tengok apa ucapan Imam Ibn Khuzaimah. Jangan kita mengambil, oh ni Imam Ibn Khuzaimah kata adalah hadis dia, kira sahih ya. Jangan macam tu, tengoklah ucapan dia apa. Begitu juga Sahih Ibn Hibban. Ya, kalau Imam Ibn Hibban meriwayatkan, apabila Imam Ibn Hibban mensahihkan sesuatu hadis, kena tengok apa Imam Az-Zahabi kata apa. Jangan terus guna dan jangan terus pakai. Kita kata, Imam Ibn Hibban kot, dia kata sahih, kira sahih ya. Belum tentu. Belum tentu. Kena lihat juga Imam Ibn Zahabi mengatakan
apa dia cakap apa berkaitan dengan keputusan-keputusan yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Hibban. Kerana para ulama mengatakan bahawa syarat penelitian ataupun saringan yang dilakukan oleh Imam Ibn Khuzaimah itu lebih ketat berbanding dengan Imam Ibn Hibban. Lagi ketat. Imam Ibn Hibban ni dia agak mudah lagi. Dia agak mudah lagi. Sebab tu kalau kita perhati, kalau kita tengok sedikit perbincangan di kalangan para ulama muhaqqiqin seperti Syekh Syu'in Al-Arnaud. Syekh Syu'in Al-Arnaud tu dia agak berbeza sikit. Mereka mengatakan bahawa Al-Arnaud mentakdimkan melebihkan Sahih Ibn Hibban berbanding dengan Sahih Ibn Khuzaimah. Al-Arnaud kata macam tu. Dia ada alasan dia. Dia ada alasannya. Dia kata Ibn Hibban lebih sahih berbanding dengan Ibn Khuzaimah. Tapi bila kita melakukan penelitian kembali oleh Syekh Syu'in Al-Arnaud, menyemak kembali tahqiq yang dilakukan oleh Syekh Syu'in Al-Arnaud, yang dilakukan oleh Syekh Sa'ad Al-Humaid, seorang tokoh hadis di Universiti Riyadh. Beliau berpandangan bahawa Al-Arnaud agak longgar dalam menilai hadis, dalam menilai sahih sesuatu hadis berdasarkan pemerhatian dan analisisnya secara umum. Jadi masing-masing, jadi sarjana masing-masing ni mereka ada jasa mereka dalam perkembangan ilmu hadis ni. Al-Arnaud dia ada jasa dia, Al-Albani dia ada jasa dia, ya. Syekh Sa'ad Humaid pun ada jasa. Jadi masing-masing kita kena mengiktiraf ataupun kita katakan bahawa kita kena dakap mereka ni sebagai khazanah ilmu yang bernilai dalam Islam. Takkan kita kata sekali orang kritik Ibn Hibban tu kita tolak Sahih Ibn Hibban, jangan macam tu. Ada jasanya. Menulis majruhin dan sebagainya. Ada jasa. Jadi setiap orang ni dia ada kelebihannya, dia ada kekurangannya. Ini antara perkara penting untuk kita menitik beratkan soal ini. Baik. Okey, Imam Ibn Qayyim mengatakan isnadnya tidak sahih. Dia tidak kuat. Walaupun hadis-hadis yang 5 hadis ini terdapat dalam Imam Ahmad, Ibn Khuzaimah, Al-Hakim dalam Mustadrak, dan juga Al-Bazzar dalam musnadnya. Imam Bahari kata tak sahih. Baik, kemudian okey. Baik, kemudian kata Al-Imam Ibn Qayyim, hal ini kerana apa? Wa dzalika anna madaruhu ala Muhammad bin Ishaq Az-Zuhri wa lam yusahhir bis-sima'anhu minhu. Kata Imam Ibn Qayyim, hal ini demikian kerana hadis ini berpunca daripada seorang perawi yang bernama Muhammad bin Ishaq daripada Az-Zuhri, dan beliau tidak menjelaskan bukti beliau mendengar daripadanya. Bahkan katanya zakar Az-Zuhri menyebut daripada Urwah daripada Aisyah berkata, Nabi SAW bersabda, tafdhulu salatul lati yustaku laha ala salati lati la yustaku laha sab'ina dhi'fan. Ya, diutamakan solat dengan bersugi ke atas solat tanpa bersugi dengan 70 kali ganda. Jadi faham kita bahawa kritikan awal oleh Imam Ibn Qayyim, ya, iaitu masalah tentang seorang perawi yang bernama Muhammad Ibn Ishaq. Muhammad bin Ishaq. Dia kata Muhammad bin Ishaq ni tak dengar betul daripada Zuhri pun. Jadi berkali-kali kan kita dah dengar Ibn Ishaq ni. Jadi itulah kalau tanya pendapat saya, kita boleh tengok dalam Al-Islam web, Islam QA, ya, Islam soal jawab oleh Syekh Muhammad Saleh Munjid. Kita boleh tengok nukilan dia di web, apabila menjawab tentang apabila mereka ada orang yang mentahmah, yang mengatakan bahawa Ibnu Ishaq ini dia antara orang yang ialah agak berbeza sikit dengan Maulana Asri. Tapi tak apalah, tuan-tuan tengoklah, ini perbahasan ilmuwan. Ya, ada mengatakan bahawa Muhammad bin Ishaq
apa ni, kadzab, pembohong. Ya, pembohong. Kejap saya cari dia punya nukilan ini. Ya, mereka mengatakan bahawa ittihamuhu bil kadhib, maka menuduh Ibnu Ishaq ni sebagai pembohong. Hal ini siapa yang mentohmahnya? Seperti Hisham bin Urwah, Malik bin Anas, Yahya bin Qattan yang wafat sekitar 198 Hijrah, Yahya bin Qattan. Bila kita kaji balik, Hisham bin Urwah apabila mengkritik, mentohmah, kata Ibnu Ishaq ni sebagai seorang yang kadhib, pembohong. Sebagai contohnya hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Ishaq berkaitan dengan dia meriwayatkan daripada Fatimah binti Munzir, wallahi in raha qat, kan, Ibnu Ishaq. Kemudian Yahya bin Qattan, Hisham bin Urwah kata macam mana dia pembohong, sebab Muhammad bin Ishaq dia tak tengok secara jelas pun, ya, Fatimah binti Munzir. Macam mana dia meriwayatkan hadis ni daripada Fatimah binti Munzir. Ya. Kemudian kata Al-Alamah Salih Munjid, wa hadha sabab la yakfi ittiham ma'alamati ki Ibn Ishaq bil kadhib. Dia kata sebab ni tak mencukupi untuk nak menuduh kata Ibnu Ishaq ni seorang pembohong. Karena idza yahtamilu an yakuna sami'u minha min wara'il hijab wa lam yaraha. Mungkin dia mendengar hadis daripadanya yang ada hijab. Hijab ni maknanya yang ada pelindung. Mungkin dia tak tengok depan-depan, tapi dia tengok ada hijab. Ini sebab tu kata Imam Mudzahabi, bal qala Dzahabi, ya, yahtamilu an takuna ahda khalatil Ibnu Ishaq min ar-radha'ah fadakhala 'alayha wa ma 'ilmul Hisham bi anna khalat lahu aw 'ammah. Maknanya Imam Mudzahabi memuji Ibnu Ishaq dalam beberapa sudut, dalam beberapa sudut. Bahkan Imam Mudzahabi mengatakan bahawa apabila membincangkan tentang Maghazi, boleh untuk kita melihat. Baik. Cuma syaratnya tuan-tuan sekalian, kalau Al-Imam Ibnu Ishaq ni dia melakukan tadlis. Tadlis itu ialah tadlis secara perseorangan. Ya, seorang-seorang dia buat tadlis tanpa disokong oleh ilmuwan-ilmuwan yang lain. Jadi yang ni boleh dipersoalkan. Tapi kalau tadlis yang dilakukan oleh Muhammad Ibnu Ishaq dan disokong oleh perawi-perawi yang fiqh yang lain ataupun sanad-sanad ataupun ulama-ulama yang lain, maka tadlis itu boleh diguna pakai. Kerana ini disebut oleh apabila membincangkan tentang tadlis yang dilakukan oleh Muhammad Ibnu Ishaq. Mana nukilan tadi ni saya membaca. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Maratib al-Mudallisin, ya, wa qala al-masyhur bitadlis an du'afa wal majhulin wa syarru minhum wasafahu bidzalika Ahmad wa Daruqutni wa ghairihima. Masyhur di kalangan tadlis ni, orang yang melakukan tadlis ni adalah mereka yang du'afa dan majhul, ya. Dan fal mudallis mukathiru min at-tadlis yuqbal hadithuhu idza sarha bis-sam'. Banyak orang yang melakukan tadlis di dalam periwayatan ni boleh diterima dia punya hadisnya jika sekiranya hadis tersebut ataupun perawi tersebut memang jelas dia mendengar daripada perawi yang seterusnya, perawi yang selepasnya. Ini di antara perkara-perkara yang disebut oleh para ulama. Okey. Jadi takat tu dulu kot tuan-tuan sekalian, kita punya perkongsian. Saya rasa nak berhenti takat tu dulu. InsyaAllah pada pertemuan akan datang, ini baru gambaran awal, ya, berkaitan dengan kritikan awal oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih berkaitan dengan hadis-hadis yang disebut dalam kitab-kitab tadi ini dikritik kerana terdapat seorang perawi Muhammad bin Ishaq kerana dia tidak mendengar, tidak ada bukti
dia mendengar sendiri oleh daripada Az-Zuhri. Jadi dari sudut isu ini kita kena kata bahawa hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Sa'd dalam isu ini bermasalah. Namun dalam isu-isu yang lain mungkin kita boleh menilai kembali dari sudut periwayatan Muhammad Ibn Ishaq. Jadi macam tu. Wallahu alam, takat itu dulu. Tersekilan, saya rasa saya nak berhenti terus kot. Sebab saya nak bergerak pergi ke tempat apa dia kenduri nanti kalau ada urusan. Nanti tuan-tuan boleh tulis di tulis di grup WhatsApp kita. Kalau ada soalan nanti insya-Allah kita akan jawab pada pertemuan akan datang. Okey, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama barakallahu fiik. Baik, Barakallahu fiik.